Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, selamat berpuasa. Selamat berusaha untuk mempertingkatkan amal ibadat supaya kita mencapai darjat taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlumba-lumba untuk memelihara kesihatan supaya kita dapat berqiyamul lail pada malam-malam yang terakhir ini. Mudah-mudahan tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita beribadat pada malam Al-Qadar, malam yang beribadat ganjarannya melebihi 1000 bulan. Pada kali ini saya ingin bercakap tentang taqwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat yang terdahulu. Mudah-mudahan, la'alla ini maknanya pasti kamu akan mencapai sifat takwa. Sebenarnya semua amal ibadat yang Allah Ta'ala taklifkan pada kita, objektifnya adalah untuk membentuk jiwa takwa ke dalam diri kita. Sama ada solah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mampu mencegah kita daripada fahsya, kejahatan dan kemungkaran. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan kejahatan dan meninggalkan benda yang mungkar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita mengeluarkan zakat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah daripada mereka, khudz min amwalihim, ambillah dari sebahagian harta mereka. Shadaqatan sebagai satu sedekah ataupun zakat yang wajib, tutahhiruhum membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha dan menyucikan harta mereka, jiwa mereka dengan berzakat. Jadi jiwa yang bersih daripada dosa, harta yang bersih adalah kemuncak kepada takwa. Jadi ketakwaan ini sebenarnya tercapai apabila kita memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, jiwa yang bersih daripada sifat-sifat mazmumah, jiwa yang bersih daripada kekufuran dan syirik. Maka dengan kebersihan jiwa itu kita mendapat takwa. Itu juga Allah mewajibkan haji. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah meniat haji, maka ketika mana dia melakukan haji, fala rafas, dia tidak boleh bercakap perkara yang kotor, tidak melakukan perkara dosa. Wala jidal, dia tidak boleh berbantah-bantah ketika mana dia melakukan haji. Jadi bermaksud amal ibadat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ini bertujuan untuk mencapai darjat takwa. Dan takwa itu, kata ulama seperti Ibnu Katsir dan kebanyakan mufassirin membahagikan, meletakkan takwa itu kepada beberapa darajat. Antaranya Ibnu Katsir dan juga Ibnu Juzi dalam kitab tafsir dalam menghuraikan at-taqwa dalam surah Al-Baqarah, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah Alkitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada keraguan padanya bahawa ia datang daripada Allah, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini hanya memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa ini ada lima darajat. Darjat yang pertama ialah orang itu bertakwa, bertakut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekiranya dia diazab disebabkan kekufurannya, disebabkan syiriknya, lalu dia tidak nak diazab oleh Allah disebabkan kufurnya, dia tidak nak diazab oleh Allah disebab syiriknya, maka mereka memeluk Islam,
Mereka menjadi orang Muslim yang sebenar, yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini darjat yang pertama, darjat seorang Muslim. Jadi seorang Muslim ialah mereka bertakwa kerana mereka tak nak masuk neraka disebabkan kufur. Mereka tidak nak dihumbankan ke dalam neraka dengan sebab mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Darjat yang kedua dalam darjat takwa adalah maqamut taubah, maqam orang yang bertaubat. Apabila seseorang itu meninggalkan dosa-dosa besar, meninggalkan dosa-dosa kecil, dan apabila mereka sudah berjaya meninggalkan dosa besar dan meninggalkan semua dosa kecil, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka seorang Muslim itu sudah menaikkan darjat maqam takwanya kepada maqam taubat. Jadi maknanya kita boleh lihat analisa diri kita kan, bagaimana dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa mulut kita, dosa jari jemari kita, dosa hati dan perasaan kita. Masih adakah dosa-dosa itu? Kalau ada, bersifar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi orang yang bertaubat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasihkan orang yang sentiasa bertaubat dan orang yang membersihkan jiwanya. Jadi taubat itu membersihkan jiwa kita daripada dosa. Itu maqam yang kedua. Maqam yang ketiga adalah maqam wara'. Wara'. Wara' yang maksudnya ialah kita meninggalkan perkara-perkara yang meragukan. Seperti mana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang kita baca dalam hadis 40, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'rifuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa ardihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram, ila akhir hadis. Nabi bersabda bermaksud halal jelas, haram pun jelas. Sesungguhnya perkara halal itu dah jelas dalam Al-Quran, perkara haram pun jelas dalam Al-Quran. Tetapi di antara halal dan haram ada perkara yang tidak jelas, meragu-ragu, ada perkara yang tak jelas ataupun keraguan. Barang siapa yang melakukan perkara yang meragukan, benar tak jelas halal haram, tak jelas benar atau betul, tak benar sahih atau tidak, dia sudah dah bercakap, dah sampaikan, dah sebarkan, benda tu masih ragu-ragu, maka dia telah melakukan perkara syubhat. Tetapi barang siapa yang meninggalkan para syubhat, maka dia telah menyucikan agamanya. Ini darjat orang wara'. Jadi takwa, darjat yang ketiga adalah kita menjadi orang yang wara', meninggalkan perkara haram, melakukan yang wajib tu darjat Muslim, bertaubat. Dan mungkin kita kata maqam taubat. Tapi kalau kita nak tingkatkan takwa kita ke makam wara', maka kita tinggalkan perkara syubhat. Banyak kat dunia ni perkara-perkara yang meragukan. Termasuk juga Tok Guru, apabila kita membaca Al-Quran, kita tak pasti makna maksud yang dikenakan oleh Allah daripada ayat tersebut, maka jangan tafsir. Jangan guna akal untuk mentafsirkan. Kita bimbang, kita membawa maksud yang bukan yang betul. Sebab apa? Ilmu tu mesti daripada dalil. Dalil pentafsiran mengikut kaedah bahasa Arab, daripada hadis al-maksur dan sebagainya. Begitulah juga dengan fatwa-fatwa yang lain. Jadi kita orang yang beriman ni tak berani untuk mengeluarkan fatwa mudah-mudah. Kalau benda tu meragukan, kita tak ada bukti, kita tidak ada dalil untuk kita katakan itu halalkah, haramkah, boleh tak boleh, maka bagi kita duduk dalam tempat yang meragukan. Jadi siapa yang meninggalkan perkara yang meragukan, sebenarnya dia sudah membersihkan agamanya, menyelamatkan agamanya, menyucikan dirinya, maka dia sudah berada di darjat al-wara'. Jadi wara' ini darjat yang keberapa? Darjat yang ketiga. Darjat yang pertama darjat Islam, takwa sebagai seorang Muslim, maqam Muslim. Maqam yang kedua maqam taubat. Maqam yang ketiga adalah maqam wara'. Maqam yang keempat adalah maqam zuhud. Ini satu tingkat lagi. Zuhud ni maknanya mereka meninggalkan perkara-perkara yang harus. Mana perkara yang harus,
kalau tak mendatangkan manfaat kepada agamanya, maka dia tak akan buat. Jadi orang yang meninggalkan perkara yang harus, walaupun harus dilakukan, walaupun harus dibuat, tapi dia tinggalkan, bimbang, akan melalaikannya daripada perkara-perkara yang sunat ataupun perkara-perkara yang wajib. Jadi darjat ini dinamakan darjat orang yang zuhud. Wara' meninggalkan benda yang syubhat, zuhud meninggalkan perkara harus, bimbang perkara harus itu membawanya kepada haram atau melalaikannya daripada melakukan perkara yang haram. Ini darjat yang lebih tinggi. Boleh dicapai oleh kita. Hari ini kita guna masa kita. Masa kita sehari 24 jam. Adakah masa yang kita guna tu masa kita melakukan perkara harus? Dan adakah perkara harus itu perlu? Adakah perkara itu tidak melalaikan kita daripada perkara sunat atau perkara haram? Maka orang yang meninggalkan perkara harus, bimbang jatuh pada haram, maka mereka itu adalah orang zuhud. Contohnya kita makan, di depan mata kita ada ayam, ada ikan, macam-macam makanan yang sedap, tapi kita makan ikut kita perlu saja. Itu makan untuk wajib. Harus kita makan yang lain kerana itu rezeki yang halal. Tetapi kenapa kita tak makan? Kita bimbang dia membazir. Bimbang makanan itu dah berlebihan daripada keperluan badan kita. Kita perlukan protein sikit banyak mana, kita perlukan zat banyak mana, tapi kita makan berlebihan. Daging sampai 1 kilo sekali makan. Adakah zat daging itu disimpan? Tak disimpan. Yang kita guna hanya sedikit saja. Sepatutnya yang baki itu kita sedekahkan pada orang lain yang lebih memerlukan, yang tak boleh makan daging. Maka orang ni namanya darjat zuhud. Jadi zuhud ini bermaksud kita berpada apa yang ada. Dan kita hanya mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita tak perlukan itu kita berikan kepada orang lain. Ini darjat yang paling tinggi juga, masya-Allah. Payahnya kita nak sampai darjat zuhud, terutamanya macam kita ni lah kan, pakaian kita perlu 6 helai, tapi kita ada 100 helai kan. Tak sempat nak pakai kan. Jadi mana pakaian yang kita tak pakai itu membazir. Benda harus kita simpan, tapi kita tak sampai darjat zuhud. Sebab apa? Banyak benda harus yang berada di rumah kita dan kita tak perlu, kemungkinan dia diperlukan oleh orang lain. Itu darjat zuhud yang perlu kita mujahadah untuk mempertingkatkan maqam diri kita ke maqam zuhud. Dan maqam yang seterusnya, yang terakhir, yang kelima adalah maqam syahadah. Ini maqam yang paling tinggi, di mana maqam ini adalah maqam ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Maknanya yang ada dalam jiwa kita hanya Allah. Yang ada dalam hati kita hanya Allah. Yang kita fikir hanyalah kebesaran Allah. Yang kita lihat adalah nikmat Allah. Yang kita nampak adalah kekuasaan Allah. Yang kita nampak adalah rezeki kurniaan Allah. Kalau kita dapat ilmu, kita ingat ini Allah yang beri. Kalau kita dapat rezeki, kita tak alhamdulillah Allah yang beri. Kalau kita rasa sihat, nikmat Allah bagi. Kalau kita rasa kuat untuk bangun qiyamul lail, itu juga hidayah petunjuk yang Allah bagi. Jadi yang ada dalam jiwa kita hanyalah syukur. Syuhud, maqam syuhud, maqam syahadah. Yang ada dalam hati kita hanya menyaksikan kehebatan, kebesaran, kurniaan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bimbang untuk masuk dalam dirinya dunia. Itu maqam syahadah. Jadi orang yang berada di maqam syahadah ini sudah tak ada di dalam jiwanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alam keseluruhannya fana, dirinya juga fana, yang wujud, yang berkuasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maqam rohani dalam perjalanan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang dihuraikan oleh ulama ketika mana mentafsirkan makna taqwa. Jadi kita seperti mana kita maklum, kita mungkin orang baru masuk Islam ataupun baru nak beramal ke Islam, tak apa, kita mulakan daripada bawah, mulakan dari seorang muslim yang sempurna, menjadi seorang, kemudian tingkatkan darjat kita menjadi orang yang berada di maqam taubah. Sudah tidak ada lagi perkara dosa yang kita lakukan, sama ada kecil ataupun besar, dan jiwa kita sentiasa beristighfar, beristighfar dan membersihkan jiwa kita daripada dosa. Kerana itu darjat yang utama supaya kita mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah kata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan kepadanya segala pintu-pintu keluar daripada sebuah masalah dan diberi rezeki dengan tidak disangka-sangka. Jadi darjat ini, kalaulah kita lihat di sana,
Orang ni tak senang-senang, ujian Allah Ta'ala terlalu banyak, miskin. Puncanya kemungkinan kerana masih ada dosa-dosa yang belum diselesaikan. Saya dapat panggilan, setakat itu saja. Aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan mengajar Lailatul Qadar.